Okey, kita nak teruskan perbincangan 3.1, jisim atom relatif, jisim molekul relatif dan jisim formula relatif. Okey, jadi bila sebut jisim ni membawa maksud benda yang boleh kita timbang lah, mempunyai jisim kan. Okey, ataupun selalunya jisim atom relatif ni kita boleh pendekkan sebagai JAR. Okey, jisim molekul relatif JMR. Manakala jisim formula relatif JFR. Okey, apakah perbezaan ketiga-tiga ini? Okey, jisim atom relatif merujuk kepada jisim bagi atom. Tapi kalau molekul, kita menggunakan istilah jisim molekul relatif. So, JMR merujuk kepada molekul. Okey, manakala jisim formula relatif JFR merujuk kepada ion. Okey, bila kita sebutkan perkataan relatif, dia merujuk kepada relatif ni membawa maksud perbandingan. Okey, sebenarnya kita bandingkan saiz jisim atom, kita bandingkan okey, kita bandingkan. Okey, jadi kita hanya bandingkan jisim atom, molekul atau ion dengan jisim atom lain. Okey, jisim atom yang kita dah pilih sebagai piawai. Okay, jadi sebenarnya kita dah pilih dah, saintis dah pilihkan atom piawai kita iaitu karbon 12. Okay, sebenarnya ada beberapa sebab lah dalam buku teks awak pun ada bincangkan. Okay, kenapa kita pilih karbon 12? Okay, kalau awak tengok buku teks, yang pertama, mudah dikendalikan memandangkan unsur ini merupakan pepejal. So, dia merupakan pepejal pada suhu bilik. So, bila kita nak bandingkan, kita mesti tengok yang lebih senang. Okay, contohlah, bolehkah kita bandingkan manusia dengan hantu? Hantu tak dapat dilihat, kan? Contohlah. Jadi manusia kena bandingkan dengan manusia lain jugalah. Okey, benda yang kita nampak. Okey, yang kedua, karbon 12 mudah bergabung dengan unsur-unsur lain. Maksudnya dia senang bertindak balas dengan unsur-unsur lain. Okey, yang ketiga, unsur ini mudah dijumpai dalam kebanyakan bahan. Okey, keempat, walaupun karbon mempunyai 3 isotop, tetapi kelimpahannya, okey, kelimpahan dia 99% merupakan karbon 12 adalah tepat 12.0. Jadi paling banyak sekali kita ada jumpa karbon 12 dengan jisim dia kelimpahannya ialah 99%. Jadi itu sebab-sebab dia. Okay, bila nak dibandingkan, jadi saintis hanya membandingkan karbon 12 ni, jisim dia bersamaan dengan jisim dia berapa? 12 lah. Okay, jisim dia 12. Jadi saintis hanya membandingkan 1/12 sahaja daripada jisim. Okey, 1/12 saja. Jadi kalau kita tengok 1/12 daripada jisim karbon 12, kita potong-potong still akan dapat 1. Jadi kalau kita ada karbon 12, okey, contoh saya buat 12 bahagian. Okey, katalah ini karbon 12, so jisim dia tadi 12. So saya hanya ambil satu bahagian saja, 1/12 sahaja untuk saya bandingkan dengan atom-atom lain. Jadi 1/12 daripada 12, lepas tu saya kata hanya dapat 1 saja. Okay, kita tengok apakah contoh dia. Okay, kita tengok contoh ya. Contoh hitungkan jisim molekul relatif. Jadi ini merujuk pada JMR. Okay, kenapa dekat soalan ni dia gunakan JMR? Sebab dia bagi awak dalam keadaan glukosa ni merupakan molekul. So nak cari jisim dia, kita kena tahulah jisim dia. Kalau jisim atom dia berapa? Okey. Jisim atom kena tahu sebelum kita mengira jisim molekul. Atom ingat merujuk kepada satu atom lah. Okey, molekul gabungan lebih daripada satu atom. Okey, contoh ya. Okey, dalam soalan ni JMR tak tahu, jisim molekul relatif tak tahu, C6H12 kita tak tahu. Okey, jadi sebenarnya dalam kimia sangat penting untuk kita kena tahu formula kimia. So ini merupakan formula kimia. Apa yang kita faham daripada formula kimia ini merujuk ialah karbon kita ada 6 atom, hidrogen kita ada 12 atom, oksigen kita ada 6 atom. Okey, jadi disebabkan bilangan atom ni lebih daripada 1, so kita panggil yang ini molekul lah. Okey, ini molekul. Jadi kita nak kena tahu berapakah nilai jisim molekul relatif ini. Jadi kita kena tahu dulu berapakah nilai setiap atom ni. Jadi setiap atom ni, okey, karbon kita ada 6. So 6 jisim atom bagi karbon ialah rujuk sini 12, ataupun awak boleh rujuk 275 hingga 276 ya. 6 kali 12.
Okey, jadi apabila kita dah tahu setiap jisim bagi atom-atom ni, so jisim bagi atom hidrogen ialah 1, tetapi bilangan dia adalah 12. Jadi 12 darab 1. Okey, jisim bagi oksigen ialah 16. Okey, JR dia 16. Tapi bilangan atom oksigen ialah 6. Jadi kita darab dan campur semua. Jadi jawapannya ialah 180. Jadi tak ada unit ya, tak perlu letak unit. Okey, so harap awak faham dan cuba buat soalan.